العالمين والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين وعلى آله وأصحابه أجمعين. اللهم علمنا ما جهلنا وانفعنا بما علمتنا واجعلنا من المخلصين. وصلى الله على سيدنا محمد وعلى آله وبارك وسلم. الحمدلله رب العالمين. أما بعد. Terlebih dahulu marilah sama-sama kita menyatakan setinggi-tinggi kesyukuran kehadrat Allah Subhanahu wa taala kerana dengan limpah kurniaannya dapat sama-sama kita diberi kesempatan, masa, peluang serta taufik, yakni kekuatan oleh Allah Subhanahu wa taala untuk kita berada dalam majlis ilmu pada malam ini bagi menyambung pengajian kitab kita. InsyaAllah mudah-mudahan kita diganjarkan ganjaran pahala yang besar, termasuk orang yang mengerjakan ibadat, menuntut ilmu semata-mata kerana Allah Subhanahu wa taala. InsyaAllah tuan-tuan, kita sebagaimana tuan-tuan maklum, bulan ini channel akidah ataupun kitab akidah kita gilir. Bulan lepas kita fiqh, maka bulan ini kita giliran untuk akidah. Baik, akidah kita akan masuk tajuk baru, topik yang pertama. Kita dah selesai bincang berkaitan dengan intro, pendahuluan kepada kitab kita ini, kitab akidah ini. InsyaAllah malam ini topik yang pertama iaitu mengenal ataupun mengetahui makna iman dan Islam. Ini paling basic tuan-tuan. Kita nak tahu apa dia Islam dan apa dia iman. Iman, kita akan tahu secara detail malam ni apa dia iman, apa dia Islam. Kemudian detailkan dalam kitab kita ini tentang rukun iman satu persatu. Itu perbahasan di dalam ilmu usuluddin, ilmu akidah, akan membincangkan berkaitan dengan 6 teras ataupun 6 sistem kepercayaan terhadap ketuhanan. Dia ada 6 rukun agama. Itu perbincangan di dalam kitab akidah akan dibincangkan bagaimana cara beriman kepada Allah, sehinggalah rukun yang ke-6, cara beriman kepada qada dan qadar. Itu pendetailan kitab akidah. Adapun kitab fiqh tuan-tuan, yang kita belajar kitab fiqh, dia pendetailan kepada rukun Islam, makna Islam, dan pendetailan satu persatu bagaimana pelaksanaan setiap rukun Islam yang 5. Sebab tu kita sedang belajar bagaimana pelaksanaan ibadat yang bernama salat. Itu rukun yang pertama kalau kita bincang. Baik, dalam kitab akidah pula dia membincangkan tentang rukun iman. Ada 6. Satu persatu akan didetailkan cara beriman kepada Allah macam mana, dan sehinggalah cara beriman kepada qada dan qadar. Baik, malam ni insyaAllah kita bincang 2 benda saja tuan-tuan. Yang pertamanya apa dia makna iman, dan yang kedua apa dia makna Islam. Apabila kita tahu 2 ni tuan-tuan, kayu ukur kita, panduan asas kita untuk menhukumkan Islam ataupun tidak. Bukan kita senang nak cerita ini dah tak Islam dah. Ini mana kayu ukur dia. Ini sangat penting tuan-tuan. Kita bukan boleh kata dia ni dah tak Islam dah. Kenapa? Sekian. Malam ni kayu ukur yang paling asas untuk kita mengetahui makna Islam dan makna iman. Adakah kita ini ada iman ataupun tidak, dan adakah kita ini status Islam ataupun tidak. Ini asas dia. Baik, pertama tuan-tuan, kita nak tahu dulu makna iman. Qala al-musannif rahimahullahu subhanahu wa ta'ala. Kata pengarang kitab kita ini, muqaddimatun fil imani wal islami. Itu tajuk dia. Muqaddimah itu intro, fil imani wal islam, pada mengetahui makna iman dan makna Islam menurut syariat kita. Ketahui olehmu bahawasanya makna iman pada syarak. Ini bukan iman pada bahasa. Ketahui olehmu bahawasanya makna iman pada syarak itu. Makna ini yang panggil hakikat iman. Hakikat iman pada syarak, bukan pada bahasa Arab tetapi pada syarak. Apa dia? Iaitu tasdiq
hati dengan Allah Subhanahu wa taala dan rasulnya, rasul yang diutuskan oleh Allah taala, dan dengan segala hukum yang didatang akan dia, akan segala hukum oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, bayan dia daripada Allah taala, yang diketahui akan dia akan segala hukum itu daripada agama dengan darurah. Itu dia punya makna dia. Kita akan beri dalam bentuk bahasa yang lebih mudah tuan-tuan. Ini statement ataupun nas kita. Dalam bahasa mudah tuan-tuan, yang disebut iman ini kita pernah sebut 2-3 bulan lepas. Imam ini dia merujuk kepada, kalau yang ringkas, tapi malam ni kita nak detailkan. Kalau ringkas kita sebut iman itu dia merujuk kepada pengakuan hati kita. Pengakuan hati ataupun dipanggil kepercayaan. Pengakuan kepercayaan hati. Apa makna pengakuan ataupun kepercayaan? Dia merujuk kepada apa? Dia merujuk kepada benda yang kita percaya. Ini umum dulu, kemudian kita detailkan. Dia merujuk kepada benda yang kita mengaku. Mesti ada benda yang kita mengaku. Itu panggil pengakuan. Merujuk kepada benda yang kita percaya. Kalaulah dia tidak ada benda, hanya kita sebut percaya. Apa benda yang kita percaya? Tidak ada benda, maka tidak boleh dinamakan iman yang sempurna. Kerana tak tahu apa yang kita percaya. Maka itu secara umum. Tapi kita nak belajar tuan-tuan malam ni secara detail. Secara umumnya kita faham dulu apabila sebut iman, dia merujuk kepada kepercayaan, pengakuan dalam hati kita. Berkaitan dengan Allah Subhanahu wa taala dan Rasul. Apa dia yang maksud kepercayaan ini? Dia merujuk kepada benda yang kita percaya. Benda itulah yang kita nak sebut malam ini. Benda yang kita percaya, benda yang kita mengaku. Sebab tu dipanggil iqrar bil lisan. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Asyhadu ay uqirru. Itu makna asyhadu, aku mengaku. Uqirru, aku percaya, aku mengaku. Apa benda yang dia mengaku? La ilaha illallah. Inilah benda yang kita akan study dalam tajuk, dalam topik ataupun dalam kitab akidah ini. Benda itu kena pada la ilaha illallah wa anna Muhammadar Rasulullah. Inilah dia uqirru, benda yang kita percaya, benda yang kita mengaku dan hati kita, iaitu tidak ada Tuhan lain yang mempunyai sifat-sifat kesempurnaan yang layak disembah melainkan Tuhan yang bernama Allah Ta'ala. Apa yang ada dalam apa nama ini kandungan ayat itu tuan-tuan, mengandungi sifat ciri kesempurnaan yang ada pada Allah Ta'ala yang layak disembah. Itulah merujuk kepada benda itu secara umum. Baik, detailnya tuan-tuan, ini dalam kitab kita ini disebut secara detail. Cuma secara ringkas, walaupun tuan-tuan tak ingat detail, tak menjadi isu. Yang penting kita tahu ringkasnya apa dia iman ini, iaitu bukan soal lisan, itu Islam. Bukan soal lisan, tetapi kepercayaan dalam hati. Tak cakap apa lagi, percakapan, pertuturan, itu yang kedua dipanggil Islam. Ini iman, tasdik biqalbi, percaya dengan hati. Muka surat pertama tuan-tuan, saya lupa nak sebut muqaddimah, introduction tu, lupa nak sebut kat tuan-tuan. Berapa? 10 daripada bawah? Di atas? Di atas 10. Bismillahirrahmanirrahim tuan-tuan. Kat tu bawah sekali, muqaddimatun fil imani wal islami. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. Betul, baris 9 dari atas.
Slow tuan-tuan Go slow. Yang penting faham. Slow and steady. Steady memang steady selalulah. Yang penting target kita mengaji orang bukan tua-tua, orang muda-muda macam kita ni. Apa yang target kita tuan-tuan? Target kita adalah faham. Tak payah stres belajar. Kadang-kadang orang buat alasan tuan-tuan. Dia kata kita gelungan pencen ni tuan-tuan, bukan masuk untuk study lagi. Bukan masuk untuk nak duduk depan guru nak study. Itu dah berlalu masa kita. Lepas tu sekarang apa masa dia Tuan Haji? Masa dia untuk memperbanyakkan ibadat. Ibadatlah kita ini. Duduk tuan-tuan, mendengar mutiara ilmu ini sebahagian daripada ibadat yang besar. Tu dia kena mindset, dia kena switch tukar. Dia tak perasan bahawa tuan-tuan duduk ini dan mendengar, dia panggil ibadat semata-mata mendengar, bukan pahan yang kedua. Pahan itu bonus, tetapi Allah Ta'ala ganjarkan pahala yang besar semata-mata tuan-tuan mendengar ilmu. Dan level ilmu tu pula level dia adalah ilmu asas, ilmu fardu ain. Tu besar pahala dia. Sehingga Nabi kata, kalau nak compare tuan-tuan dalam hadis, walaupun status hadis itu ada ulama mengatakan dhaif, tetapi boleh untuk menyatakan fadail hujjah. Disebut dalam kitab Matla'ul Badrain wa Majma'ul Bahrain muka surat 2. Perbandingan orang yang belajar ni, sebahagian daripada ilmu dia bukan semua, satu topik saja, dengan orang yang mendirikan sembahyang sunat. Satu kumpulan belajar macam tuan-tuan, satu kumpulan lagi mendirikan sembahyang sunat. Dan bilangan rakaat dia ini ada dua riwayat. Satu hadis mengatakan 500 rakaat. Satu hadis riwayat yang lain menyatakan 1000 rakaat. Dia dua riwayat yang Nabi sebut. Ada 500 rakaat, ada 1000 rakaat. Tapi Nabi sebut lebih besar lagi orang yang menghabiskan masa mendengar ilmu asas berbanding orang yang mendirikan sembahyang sunat sebanyak 500 rakaat. Besar pahala, nilai pahala lebih besar lagi. Ada hujah dia kenapa. Kita nak ringkaskan, tinggalkan. Baik tuan-tuan, iman ini, sebab sekejap lagi kita nak Islam, iman dan Islam. Kita akan faham apa di Islam dan apa di iman. Jadi iman ni tuan-tuan, ringkas, kita dah sebut tadi, ringkas dia ialah pengakuan ataupun kepercayaan hati kita terhadap ketuhanan dan kerasulan. Itu ringkas. Tapi kita nak detail malam ni. Apa yang detailnya? Detail ni merujuk kepada benda dia. Benda kita nak pegang dalam hati kita. Sebab tu akidah ini tuan-tuan, iman ini pegangan hati, kepercayaan hati, pengakuan hati. Sama saja tiga istilah itu. Kepercayaan hati kita, pegangan hati kita, dan pengakuan hati kita. Itu dipanggil iman. Bukan lisan. Lisan itu Islam. Baik, detailnya apa dia tuan-tuan? Ini disebut di dalam kitab kita ini. Yang detailnya saya terus menggunakan bahasa kita. Bahasa kita dah sebut tadi. Yang kata iaitu tasdiq hati dengan Allah dan dengan Rasul. Itu bahasa kita. Bahasa kita apa dia? Bahasa kita ialah pengakuan ataupun penerimaan adanya zat Allah Ta'ala. Ini dia detail. Dan adanya sifat ataupun ciri kesempurnaan Allah Subhanahu Wa Ta'ala, dan segala ciri kerasulan, dan segala hukum yang dibawa oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dalam bentuk yang mudah dipahami. Dia panjang sedikit. Kita ulang sekali lagi tuan-tuan. Walaupun panjang tetapi ada beberapa ciri ataupun poin yang mudah untuk tuan ingat. Pertama apa dia? Pertama ini tuan-tuan dah tahu iman tu merujuk kepada pengakuan, kepercayaan, penerimaan. Sama je. Penerimaan hati, pengakuan hati, kepercayaan hati. Maka ada 3 poin ni tuan-tuan. Apa dia? Pertamanya,
kepercayaan hati kita tentang adanya Allah Ta'ala dan segala ciri kesempurnaan yang ada pada Allah Ta'ala. Ini poin yang pertama. Poin yang kedua, tuan-tuan, tak sempurna lagi iman kita kalau hanya ada satu poin, satu ciri. Percaya, pengakuan kepada adanya diri Allah dan adanya ciri Allah Ta'ala, baru satu. Ada satu lagi, iaitu apa dia, tuan-tuan? Dan percaya tentang ciri-ciri kerasulan. Itu kita akan belajar ada 9 ciri Rasul. Kita nak kenal Rasul, tuan-tuan, melalui ciri yang ada pada diri dia. Kita dah tak nampak Rasul, maka kita akan nampak melalui ciri yang ada pada fizikal Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Kita akan belajar ada 9 ciri sahaja. Dan yang ketiga, poin yang terakhir, tuan-tuan. Poin yang terakhir, apa dia yang terakhir? Yang kita mesti beriman juga. Kalau dalam kitab yang tuan-tuan mungkin pernah tuan-tuan belajar kitab ringkas, dia akan sebut poin ketiga saja. Apa dia? Beriman kepada percaya kepada diri Allah dan ciri yang ada pada Allah dan ciri-ciri kerasulan. Dan yang ketiganya ialah segala hukum yang dibawa oleh Rasul dalam bentuk yang mudah dipahami. Poin yang terakhir ni penting, tuan-tuan. Kenapa? Kerana dia kayu ukur untuk menghukumkan seseorang itu Islam ataupun iman dia. Poin yang ketiga. Poin yang pertama, ya penting. Poin yang kedua, ya penting. Yang ketiga juga penting. Ini kayu ukur. Untuk nak menghukumkan diri kita sempurna ataupun tidak iman, pegangan dalam hati kita. Mesti komplit pegangan ini. Melibatkan ketuhanan, kerasulan dan ini dia ringkas, tuan-tuan. Maknanya tuan-tuan tak perlu tanya kenapa tidak ada qada dan qadar, kenapa tidak ada kitab, kenapa tidak ada beriman kepada malaikat, kenapa tidak ada beriman kepada pelaksanaan dalam sistem syariat, solatnya, tutup aurahnya. Kenapa? Inilah dia poin yang ketiga. Merangkumi semua syariat dan hukum yang ditetapkan. Syariat tu hukum lah. Poin yang ketiga, tuan-tuan, dan kita beriman ataupun kita percaya dan hati kita, kita mengaku dan hati kita, kita menerima dan hati kita segala hukum yang dibawa oleh Rasulullah, tapi ingat dalam bentuk yang mudah dipahami. Hukum ni, tuan-tuan, syariat kita ini ulama bahagikan ada 2 bentuk. Bentuk yang pertama dipanggil al-ma'lun minad-din bid-darurah. Apa bahasa kita? Bahasa kita dipanggil hukum yang mudah dipahami tanpa perlu kepada belajar lebih. Hampir semua orang tahu hukum basic ini. Mendirikan sembahyang, tanya budak umur 5 tahun, umur 7 tahun, tuan-tuan dah mula walaupun tak balik, mula memayih saja dia dah tahu wajib sembahyang. Tanya hukum menutup aurat, hampir semua orang tahu. Tanya hukum sembahyang, zakat, puasa, haji, semua orang tahu. Ini, tuan-tuan, dia termasuk bentuk hukum ini, termasuk dalam bentuk al-ma'lun minad-din bid-darurah. Bahasa kita bid-darurah ini apa dia, tuan-tuan? Ma'lun minad-din bid-darurah, hukum yang mudah diketahui, dipahami, tak perlu kita belajar lebih detail ataupun tinggi. Ada bentuk yang kedua. Bentuk yang kedua ni, tuan-tuan, dipanggil hukum yang ghairal ma'lun minad-din bid-darurah, yang tidak boleh dipahami secara mudah, perlu kepada proses belajar. Tanya orang biasa ni, tuan-tuan, orang yang hanya belajar asas saja, dia tak akan tahu isu-isu yang tinggi, melibatkan isu munakahat, melibatkan isu muamalat, melibatkan isu jenayat. Dia tidak akan tahu sekiranya dia bukan orang yang berkecimpung dalam dunia fiqh dan dunia akidah. Maka inilah, tuan-tuan, yang dia mengaku ini, kena terima ini, apa dia? Hukum yang simple, hukum yang mudah dipahami. Sebab itulah dalam makna Islam kita akan bincang. Sama juga bentuk ini juga, yang nak hukumkan dia Islam ataupun tidak.
Kalau dia tolak hukum yang ghairal ma'lum min ad-din bid-darurah, tuan-tuan, kerana dia tak belajar lebih, tiba-tiba dia tolak dengan tak tahu, maka tidak Islam, tidak kafir dia. Tak jatuh akidah dia dan tidak dihukumkan dia ini kafir. Kerana dia menolak ini kan hukum yang ghairal ma'lum min ad-din bid-darurah. Tetapi setelah orang beritahu ini syariat, tiba-tiba dia tolak juga, barulah ketika itu jatuh akidah dia. Itu kita akan bahas dalam bab Islam. Ini iman dulu. Kita settle, tuan-tuan, ada 3 ciri, 3 poin untuk detailkan komplit sempurna iman kita. Benda apa yang kita nak percaya, mesti ada benda. Benda apa, tuan-tuan? Pertamanya ialah ciri-ciri ketuhanan. Yang kedua, ciri-ciri kenabian. Yang ketiga itu melibatkan hukum di dalam agama. Kena tahu apa saja hukum yang diperundangkan oleh Allah Ta'ala, kita kena tahu. Tahu apa dia? Tahu hukum dan tahu tata cara ataupun tata kelola untuk melaksanakan setiap hukum yang ditetapkan oleh Allah Ta'ala. Itu benda. Baik, sebab itulah, tuan-tuan, proses dia ini umum. Imam ini kita percaya tentang ciri-ciri ketuhanan yang ada pada diri Tuhan dan ciri-ciri kenabian yang ada pada diri Nabi. Dan ketiganya ialah hukum yang diturunkan oleh Allah Ta'ala. Tetapi dalam akidah ni, tuan-tuan, dia paling penting. Ada 9 teras dalam sistem kepercayaan ataupun akidah ini. Ada 6 teras. Yang paling penting adalah 2 teras. Yang pertamanya apa? Yang pertamanya ialah teras pertama, iaitu dia panggil beriman kepada ciri-ciri ketuhanan. Yang kedua, beriman kepada ciri-ciri kenabian. Sebab itu kita pernah sebutkan, tuan-tuan, metodologi ataupun pendekatan ahli sunnah wal jamaah mengenal Allah Ta'ala apa? Melalui pengenalan konsep ataupun ciri yang ada pada Tuhan. Dia bukan diri, bukan pengenalan diri Tuhan, bukan diri Tuhan. Tidak ada siapa pun mampu mengenal. Hanya kita mampu mengenal ciri yang ada pada diri Tuhan. Melalui apa, tuan-tuan? Melalui maklumat, bukan melalui pandangan ataupun pendengaran, bukan. Adapun melalui pendengaran dan penglihatan itu, pengenalan secara hakiki itu bukan di alam dunia, tapi itu di alam akhirat. Allah Ta'ala buka hijab kita, buka hijab mata kita, kita boleh melihat diri Allah Ta'ala. Itu pandangan pendapat ahli sunnah wal jamaah. Ini antara pendapat ahli sunnah, iaitu manusia ataupun ahli syurga dibenarkan oleh Allah Ta'ala untuk melihat diri Allah dan ciri yang ada pada diri Allah. Sekarang, tuan-tuan, hanya kita mencari maklumat, mencari ilmu tentang diri dan tentang ciri yang ada pada diri Allah, tetapi kita tidak dibenarkan oleh Allah untuk mendengar sifat yang ada pada dia. Walaupun boleh dengar, tapi sekarang Allah tak bagi dengar. Kita boleh dengar, tuan-tuan, ciri yang ada pada diri Allah. Diri Allah kita boleh dengar, ciri yang ada pada Allah kita boleh dengar. Kita akan belajar dalam kitab kita 20, tapi kita fokus 13 ciri ini, tuan-tuan, untuk kita declare bahawa kita sudah boleh kenal Allah Ta'ala. Kenapa? Kerana kita dah tahu 13 ciri asas yang ada pada diri Allah. 13 ini, tuan-tuan, kita akan bahagikan formula. Ada formula dia, simple saja, tuan-tuan. Belajar, kita belajar teknik mudah. Kerana kita dah tak boleh lagi belajar cara orang dulu. Tahun dulu dia, sebab apa dia tak buat tak ada formula. Apa dalam kitab semua dia belajar. Sebab dia orang dulu masanya berkah, masanya banyak, ruangnya banyak, boleh belajar sampai 20 tahun, 30 tahun. Jadi kita kena ambil satu pendekatan yang mudah untuk capai target kita. Jadi formula ini, tuan-tuan, untuk kita kenal ciri yang ada pada Allah 13 ini, kita bahagikan kepada 4. 7, satu daripada 4, tuan-tuan, dia ada 7 ciri yang memang ada, yang boleh dikesan dengan panca indera di diri Allah Ta'ala. Allah Ta'ala buka hijab kita di akhirat, bukan di sekarang. Allah Ta'ala buka hijab kita, tuan-tuan, di akhirat kelak. Mata kita boleh nampak diri Allah. Mata boleh nampak 7 ciri yang ada pada diri dia, yang wujudiyun, yang ada, betul-betul ada di diri dia, yang boleh dilihat. Itu kita akan belajar. 13 itu ada 7 saja yang boleh dilihat, dan selebihnya, tuan-tuan,
tidak mampu dilihat. Ada 6 lagi, 1 plus 5 tidak dapat dilihat di diri dia. Macam tuan-tuan tengok saya, tuan-tuan nampak diri saya, tuan-tuan nampak warna kulit saya, tapi tuan-tuan tak nampak tinggi yang ada pada saya. Saya cakap kat tuan-tuan, saya tinggi 5 kaki 2 inci. Tuan-tuan tengok tak nampak 5 kaki 2 inci. Nampak diri saya. Itu dah yang kita akan belajar. Itu clue baru. Clue perbezaan mana benda ada, mana benda yang amrun i'tibari, yang tidak ada pada diri kita. Itu konsep dia. Baik, settle tuan-tuan. Jadi kesimpulan tuan-tuan, benda yang kita akan belajar, 2 teras itu. Pertamanya ciri yang ada pada Allah, ada 13 ciri. Dan kedua tuan-tuan, teras yang kedua yang paling penting. Dia ada 6 teras, 2 teras saja kita fokus. Teras yang kedua apa dia? Iaitu ciri kerasulan. Kita nak kenal Rasul tuan-tuan, tak pernah melihat rupa Rasul. Kita hanya cerita Rasul sangat cantik. Nabi Muhammad kita tuan-tuan, tidak ada bandingan para Nabi. Jangan banding dengan sahabat. Jangan banding dengan manusia biasa seperti kita, tapi kita banding dengan para Nabi. Tidak ada bandingan. Nabi kita orang yang paling cantik wajah dia dan sempurna fizikal dia. Nak banding dengan Nabi-Nabi lain. Walaupun familiar dan top tuan-tuan, tuan-tuan biasa dengar Rasul yang paling cantik ialah Nabi Yusuf. Orang tak gambarkan kecantikan Nabi kita. Sebenarnya ada setengah pendapat mengatakan 7 kali ganda. Tapi ini bukan hadis, ini pandangan. Lebih cantik Nabi kita, lebih handsome Nabi kita berbanding Nabi Yusuf alaihi salam. Cuma Nabi kita ini dia komplit. Sebab tu tidak digambarkan cantik dia. Dia komplit dia ini, cantik pun dia, kuat pun dia. Dan sifat kesempurnaan ada dalam diri dia pun, dialah lebih hebat daripada Nabi lain. Nabi lain pun dah perfect, tetapi Nabi kita lebih perfect daripada Nabi lain. Perfect apa dia tuan-tuan? Ciri yang ada pada diri dia yang kita akan belajar. Dan kekuatan dia juga. Tuan-tuan biasa dengar kekuatan Nabi Musa alaihi salam. Nabi Musa kan kuat. Ya, tetapi Nabi kita lebih kuat daripada Nabi Musa. Dia punya grade dia. Sayyidina Ali karramallahu wajhah, kalangan sahabat Nabi ni kuat juga tuan-tuan. Dia punya tenaga dia. Horsepower dia. Tak pakai tukar Ali. Sayyidina Ali karramallahu wajhah, seorang sahabat Nabi yang punya tenaga yang kuat. Sebab tu tongkat tu dinisbah pada Ali. Kerana Sayyidina Ali ni dia kuat tenaga dia. Faham? Tak ada kena-mengena pun tongkat dengan Ali. Bukan Sayyidina Ali tanam pokok tu. Tapi oleh kerana pokok tu khasiat dia power, cari mana orang yang power. Sahabat Nabi, dia tak bohlah nama Nabi Musa tu, tongkat Musa. Ambil Sayyidina Ali jadi tongkat Ali. Dia antara orang yang kuat ialah Nabi Musa dan Sayyidina Ali. Tetapi Nabi kita lebih hebat. Nabi kita, kekuatan dia lebih hebat daripada Nabi Musa alaihi salam. Itu 2 ciri tuan-tuan. Kesimpulan tuan-tuan, saya ulang sekali lagi sebelum kita nak baca ringkas saja. Jadi kesimpulan dia, sebut iman tuan-tuan, dia merujuk kepada 3 poin ataupun tuan-tuan ingat 2 poin. Kalau dalam kitab lain tuan-tuan 1 je. Apa dia dalam kitab lain? Dia poin yang ketiga. Percaya, pengakuan dalam hati berkaitan dengan apa? Berkaitan dengan segala hukum yang dibawa oleh Rasulullah dalam bentuk yang mudah dipahami. Itu setengah kitab dia bawa 1 poin saja. Tetapi kita nak mudah tuan-tuan, nak detailkan, tuan-tuan ingat ketiga poin ini. Sebab iman merujuk kepada kepercayaan dan hati tentang ciri ketuhanan dan ciri kenabian dan segala hukum yang dibawa oleh Nabi kita dalam bentuk yang mudah dipahami. Settle tuan-tuan. Itu dia. Yang paling penting apa dia? Benda. Jangan kita kata apa dia iman? Percaya. Percaya itu kita masih lagi tak clear. Apa yang percaya? Mesti ada benda yang kita percaya. Apa dia benda? Ciri yang kita percaya. Baru clear. Baru jelas. Ciri ketuhanan yang kita percaya. Ada berapa ciri? 13 ciri yang kita mengaku. Barulah kita kata asyhadu an la ilaha illallah. Aku mengaku bahawa Allah Ta'ala ini mempunyai 13 ciri kesempurnaan yang layak disembah, yang bernama Allah Ta'ala sahaja. Kenapa kita sanggup kata asyhadu? Kerana kita kenal, kerana kita faham. Barulah kita boleh mengaku, baru kita boleh percaya. Kerana kita faham. Faham apa dia? Kita faham tentang 13 ciri yang ada pada Allah Subhanahu wa Ta'ala dan 9 ciri yang ada pada Nabi itu. Barulah kita kata
kita beriman kepada Nabi dan beriman kepada Rasul. Settle tuan-tuan. Baik, last sekali kita akan baca ni tuan-tuan, baca sahaja kan huraian kita ada sehurai. Last sekali makna Islam. Dan qala al-musannif rahimahullahu taala, mana contoh benda yang dibawa, poin yang ketiga tuan-tuan. Dia nak bagi poin yang ketiga, mana contoh hukum yang dibawa oleh Rasulullah dalam bentuk yang mudah dipahami. Mana contoh dia? Seperti i'tiqad kepada Allah, dan ibadah, dan muamalah, dan munakahat. Ini seperti contoh, bukan contoh mudah. Bukan silap, bukan contoh benda mudah. Ini contoh hukum yang dibawa datang oleh Rasulullah. Apa hukum dia? Termasuk hukum di dalam akidah, termasuk hukum di dalam ibadah, termasuk hukum muamalah, termasuk hukum munakahat, dan jinayat, dan lainnya daripada apa yang dia sebut. Dan dikenaki dengan taksdiq, iaitu qabul hati, menerima hati. Ini detail yang kita sebut tadi, huraian. Artinya terimanya dengan bersungguh-sungguh akan segala yang tersebut itu, segala hukum yang dibawa oleh Rasulullah itu, supaya keluar dengan dia dengan tasdik, dengan menerima hati itu, tasdik segala kafir baginya. Supaya tidak termasuk dalam golongan tasdik, yakni penerimaan orang-orang kafir. Orang kafir pun ada juga benda dia terima, tapi tidak lengkap. Dan bahawasanya makna Islam pada syarak. Ini last sekali tuan-tuan. Last sekali makna Islam. Adapun bilangan rukun itu kita akan sambung bulan akan datang. Makna Islam pula. Ini kita kata asas, inilah kayu ukur ini, inilah kayu ukur tuan-tuan, untuk kita nak hukumkan orang itu kafir ataupun tidak. Ini bahaya kalau tidak ada panduan. Kadang-kadang saya biasa dengar tuan-tuan, orang mengatakan man taraka salata muta'ammidan faqad kafar jihara. Sesiapa yang meninggalkan solat dengan sengaja, maka faqad kafar jihara, maka sesungguhnya nyatalah dia kafir. Kafara jihara, nyatalah kafirnya, yang terang-terang tu jihara. Apabila kita melihat dia tinggal solat, tak solat sengaja, bukan kerana tertidur, bukan kerana terlupa. Kalau terlupa solat, tak haram, dia wajib qada saja. Kalau tertidur, tak haram, wajib qada. Terlupa solat, macam mana tuan-tuan boleh terlupa solat? Yang tak haram boleh hanya qada saja, bukan buat-buat lupa. Terlupa ni contohlah, tuan-tuan ni biasa solat di awal waktu. Biasa solat awal masuk maghrib terus solat, tiba-tiba awal maghrib tetamu datang, duk sembang, tiba-tiba habis waktu, lepas masuk isyak baru teringat, dia kata lupanya tak sembahyang lagi. Kenapa tak sembahyang tu Haji? Terlupa. Kenapa boleh terlupa? Ya, duk sembang galik sangat. Terlupa itu tuan-tuan tak haram, wajib qada. Tetapi dia ini sengaja. Man taraka salata muta'ammidan, sengaja. Maka hukumnya orang meninggalkan dengan sengaja ini, apa saja alasan lain tuan-tuan, termasuk sengaja, selain daripada tidur, selain daripada terlupa, sengaja, yang lain semua termasuk sengaja. Dia kata tak sempat sebab jam, habis waktu asar sampai di rumah, masuk maghrib, asar keluar office, dah masuk asar, dia kata insya-Allah sempat solat di rumah, tiba-tiba tak sempat, habis masa di atas kenderaan. Haram ke tidak? Haram, termasuk sengaja tinggal. Tak sengaja ustaz, kerana saya tak boleh nak solat. Bukan sengaja, kerana saya jam, tak boleh berhenti. Termasuk sengaja. Kenapa? Kerana ada ruan. Dia kena tahu tata cara, tata kelola mendirikan ibadat dalam suasana begitu. Ada cara dia tuan-tuan, termasuk dia panggil semayan meraihkan waktu. Kita dah isyarat dah berbunyi, jadi kita terpaksa berhenti tuan-tuan, sambung akan datang. Cuma saya nak sebut sedikit sebagai ringkasan saja, ringkasan makna sembahyang. Dia makna Islam, dia ringkas saja tuan-tuan. Makna Islam tidak detail macam iman, tidak. Dia hanya ada satu poin saja. Itu saya nak sebut secara ringkas juga. Walaupun isyarat dah berbunyi. Proses itu saya tak sebut tuan-tuan, sebab proses itu saya pernah sebut dulu.
Untuk nak beriman kepada Allah dan Nabi, tuan-tuan, dia ada proses dia. Nak beriman maksudnya nak percaya benda, nak percaya tentang ciri Rasul, dia ada proses dia. Saya pernah sebut kat tuan-tuan dulu, ada 3 proses. Last kali, proses terakhir pada tuan-tuan, langkah yang ketiga ataupun detail yang 4 saya pernah sebut. Langkah keempat itu baru dipanggil i'tiqad, dipanggil iman. Pertamanya belajar, yang keduanya faham, yang keduanya gunakan akal, yang ketiganya faham, yang keempatnya akidah ataupun iman. Itu proses saya akan sebut lain kali. Penutup ni tuan-tuan, Islam tu apa dia? Islam tu apa dia? Selagi kita tak berhenti, dia akan bunyi. Ya. Okey. Praktikal. Okey. Itulah. Iaitu dia panggil hukum. Itu termasuk hukum yang dibawa oleh Nabi. Baik. Yang saya sebut tadi tuan-tuan, yang saya kata tadi, Islam. Ringkas saja Islam ni. Apa dia Islam tuan-tuan? Beza sedikit saja. Dia ada satu poin, iaitu saya mudah. Islam ini, imam ini pengakuan zahir. Itu beza dia. Tadi pengakuan hati. Mulut tuan-tuan tak cakap apa, tapi hati tuan-tuan mengaku bahawa apa dia tuan-tuan? Ciri kenabian, ciri ketuhanan dan kenabian dan segala hukum, hati tuan-tuan mengaku. Tetapi iman itu iman. Tetapi Islam bukan soal hati, tetapi soal pengakuan. Apa dia tuan-tuan pengakuan? Pengakuan zahir. Apa makna zahir? Pengakuan dengan lidah. Apa dia mengaku? Tentang hukum ataupun segala hukum yang dibawa oleh Rasulullah dalam bentuk yang mudah dipahami. Itu Islam. Tapi tuan-tuan kena ingat apa makna pengakuan zahir. Makna pengakuan zahir, tuan-tuan, lidah tuan-tuan mengaku ataupun lidah tuan-tuan akur, tak bangkan. Tu makna aku. Bukan implement, bukan. Ini jangan tuan-tuan apa nama ini tengok dari sudut implement, bukan. Pengakuan, bukan pelaksanaan lagi. Pelaksanaan ini dipanggil pengakuan dan pelaksanaan itu untuk Islam yang sempurna. Dia ada 2 level Islam. Pertama, Islam yang sempurna. Yang kedua, Islam yang asi, fasiq. Ni level Islam. Pertama, Islam dia, tetapi Islam yang level dia, standard dia fasik paling bawah. Fasik ni mana orang yang mengerja dosa besar, tetapi Islam dia tak kafir. Level yang kedua, macam tuan-tuan ni, level apa? Islam yang apa dia? Islam yang mukmin. Islam yang, kalau bahasa fiqh dia panggil Islam yang adil. Tu bahasa fiqh. Islam yang adil, bukan fasik. Ini level. Maknanya tuan-tuan, untuk nak mendapat level atas, level tinggi, mesti combine di antara pengakuan dan pelaksanaan. Tetapi semata-mata Islam hanya pengakuan. Dia mengaku, dia akur, dia terima segala hukum yang dibawa oleh Nabi dalam bentuk yang mudah, walaupun dia tak buat. Contoh macam mana tuan-tuan? Contohnya, kita tanya dia, Haji, apa hukum tentang solat? Dia kata wajib solat, walaupun saya tak pernah solat. Apa status dia? Islam dia. Jangan kata dia ni kafir, kerana dia mengaku bahawa hukum solat itu wajib dan hukum solat itu dibawa oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Dia tak tolak. Ini makna tuan-tuan pengakuan zahir, mengaku, menerima, tak membangkang segala hukum yang dibawa dalam bentuk yang mudah. Tu. Tapi kalau dia solat, tapi kita tanya dia, Haji ni rajin sungguh solat, kenapa solat? Dia kata solat tak wajib, tapi saya saja rajin. Walaupun dia solat tuan-tuan, dia menafikan hukum solat wajib, tetap dia kafir. Ini penting. InsyaAllah kita akan sambung bulan depan tuan-tuan. Saya akan repeat, ulang balik. Sebab saya nak ulang balik, kenapa tuan-tuan saya tak sempat sebut malam ni. Satu poin yang penting di belakang, iaitu bentuk yang mudah dipahami. Yang kata Islam dia tetap dia Islam, dia tidak menolak, dia menerima dan tidak menolak hukum yang mudah. Tetapi kalau dia menolak hukum yang sukar, dia tak tahu hukum yang sukar, tidak kafir, dia tetap dia Islam. Cuma kita cerita ni syariat, dia tolak lagi, barulah kafir. Itu kita akan contoh bulan depan. Contoh macam mana? Contoh dia hukum yang perlukan dia study, perlukan dia belajar, bertalaki seperti tuan-tuan, barulah tahu hukum itu. Contoh hukum jenayah. Orang yang menuduh zina tanpa 4 saksi mesti disebab 80 sebatan. Tiba-tiba dia kata ini bukan hukum Islam. Adakah kafir dia? Tidak kafir.
Kenapa? Kerana ini bukan ma'lun min ad-din bid-darurah. Ini termasuk ghairal ma'lun min ad-din bid-darurah. Ini mesti study baru tahu. Tanya orang biasa, dia tak tahu berapa puluh sebatan orang yang menuduh zina tanpa 4 orang saksi. Dia tak tahu, tuan-tuan. Dia pun tak ingat berapa puluh sebab. Dia pun tak tahu hukum sebab. Maka dia tolak, tidak menjadikan dia kafir. Tetapi kita cerita ini salah satu hukum syariat Islam, tiba-tiba ditolak lagi. Waktu tu baru berubah status dia jadi kafir. InsyaAllah tuan-tuan pendetailan akan datang bulan depan. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa ashabihi ajma'in. Allahumma faqihna fid din wa 'allimna ta'wil wa ja'alna minal ulama'ul 'amilin wa ja'alna minal mukhlisin. Wa sallallahu ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa baraka wa sallam. Walhamdulillahirabbil alamin.